Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelina binti Muhammad Zakri, nombor matrik 257616. So, saya akan membincangkan terlebih dahulu tentang latar belakang analisis keperluan latihan yang telah saya buat. So, analisis keperluan latihan ini saya telah buat di sebuah syarikat swasta, iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, dan ianya merupakan syarikat yang kini saya bekerja. So, analisis keperluan latihan yang dibuat di PBAPP ini lebih memfokuskan kepada perkhidmatan pengguna dalam memastikan pengguna dapat mengakses secara atas talian untuk mengetahui info-info terkini mengenai aktiviti-aktiviti penyelenggaraan yang dijalankan di sesuatu tempat. Ketiadaan air yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna di dalam atas talian tanpa perlu pergi ke kaunter untuk membuat pembayaran. Seterusnya ialah jumlah cas yang dikenakan terhadap penggunaan air semasa di sesuatu operasi itu, dan juga pelbagai info yang dapat diketahui oleh pengguna PBAPP yang mengakses aplikasi atas talian ini. Oleh itu, Jabatan Teknologi Maklumat PBAPP telah mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam memenuhi keperluan pengguna untuk mendapatkan info-info yang penting. Di antara masalah-masalah tersebut ialah, yang pertama ialah sistem pembayaran atas talian yang lemah. Yang kedua ialah kelemahan sistem dalam memuatkan info terkini. Yang ketiga ialah proses pembayaran yang agak lambat. Yang keempat ialah lambat untuk mengemas-kini proses pembayaran terkini. Yang kelima ialah tiada aplikasi e-aduan dalam sistem. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil analisis keperluan latihan bagi organisasi yang telah saya kaji. So, analisis keperluan organisasi ini harus dititikberatkan dalam setiap organisasi. Hal ini kerana segala kerja yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Justru itu, ianya perlulah merangkumi dari aspek persekitaran dalaman dan persekitaran luaran di mana organisasi tersebut menjalankan operasinya. Persekitaran dalaman adalah di mana keadaan dalam organisasi tersebut dijalankan. Hal ini kerana kita dapat mengetahui keuntungan apakah yang dicapai dalam organisasi tersebut untuk menjalankan operasinya dengan sempurna. Oleh itu, dalam pengurusan latihan dalam organisasi ini, keperluan organisasi yang diperlukan dalam syarikat PBAPP adalah dari segi keperluan teknologi. Sebagai contoh, teknologi kini yang terdapat dalam organisasi tersebut perlulah seiring dengan peredaran semasa, kerana apabila sesuatu teknologi itu mudah diakses oleh para pengguna, maka sebuah syarikat itu akan dapat keuntungan daripada hasil teknologi yang dibangunkan oleh pekerja dalam syarikat. Demikian, latihan yang mendalam haruslah diberikan kepada para pekerja agar segala teknologi yang dibangunkan tidak mendapat kerugian. Sebaliknya, mendapat kepujian kerana mudah diakses dengan sempurna dan tiada sebarang masalah yang dihadapi oleh pengguna. Seterusnya, bagi faktor persekitaran luaran pula, ianya merangkumi faktor pasaran. Hal ini kerana apabila keadaan teknologi di luar semakin hari semakin berada dalam teknologi yang semakin canggih, maka perubahan segera perlulah dilakukan agar organisasi PBAPP dapat bersaing dengan organisasi lain serta tidak jauh ketinggalan disebabkan oleh perubahan teknologi yang sedia ada. Oleh itu, latihan yang segera perlulah dilakukan dengan segera dan sempurna kerana dengan adanya perkembangan teknologi yang pantas ini, maka teknologi yang lama tidak lagi berguna. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan perancangan latihan. Okey, laporan perancangan latihan yang telah dibuat oleh saya ialah berdasarkan kepada pembincangan sebentar tadi, maka suatu latihan yang perlu diadakan bagi memantapkan lagi sistem teknologi yang sedia ada, dan supaya kesukaran pengguna dalam mengakses sistem yang telah dibuat menjadi senang bagi para pengguna untuk menggunakan sistem yang dibangunkan oleh syarikat PBAPP. Oleh itu, suatu latihan telah dirancang dan ianya dinamakan sebagai I Love Programming. Okey, so dengan adanya tajuk ini,
ia dapat menarik minat para pekerja di bahagian teknologi maklumat, iaitu khasnya dalam bidang pengaturcaraan untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Latihan ini adalah memastikan pekerja dalam bidang pengaturcaraan khasnya yang terlibat dalam membangun sistem teknologi seperti sistem pembayaran atas talian, info-info mengenai bekalan air, aktiviti penyelenggaraan dan lain-lain yang berkaitan. Maka para pekerja dalam bidang ini mampu mempelajari suatu bahasa pengaturcaraan yang lain seperti Java Programming, C++, Python dan sebagainya. Justru itu, dengan mempelajari bahasa pengaturcaraan yang lain, kemungkinan para pekerja di bahagian pengaturcaraan ini boleh mengembangkan idea dan membangunkan suatu sistem yang lebih berteknologi dan boleh bersaing dengan syarikat-syarikat besar yang lain di luar sana. Hal ini juga dapat menjadikan sistem PBAPP dengan lebih baik dan juga pengguna dapat mengakses dengan sempurna. Matlamat dalam program yang dijalankan ini adalah untuk menjadikan para pekerja berkemahiran dalam bidang pengaturcaraan dan dapat mempelajari bahasa-bahasa pengaturcaraan yang lain. Hal ini membolehkan pekerja itu membangunkan sesuatu sistem yang dapat bersaing di peringkat global dan menjadikan organisasi PBAPP sebagai suatu organisasi yang mempunyai teknologi yang terkini seiring dengan perubahan dunia global yang semakin hari semakin maju ke hadapan. Selain itu, matlamat program ini juga adalah berhasrat untuk membantu meningkatkan prestasi jabatan atau organisasi PBAPP melalui kemahiran pengaturcaraan serta meningkatkan mutu kualiti syarikat PBAPP melalui prestasi kerja yang unggul dan sempurna. Seterusnya mengenai objektif program. Objektif program yang bertemakan khusus I Love Programming ini mengandungi beberapa objektif yang penting. Antaranya ialah yang pertama, melahirkan pekerja dalam bidang pengaturcaraan yang cekap dan mahir, meningkatkan kualiti perkhidmatan atas talian dan teknologi yang dibangunkan dengan baik. Yang ketiga ialah melahirkan kekitangan dalam teknologi maklumat dalam bidang pengaturcaraan yang bersifat penyabar dan tahan menghadapi segala perubahan teknologi yang sentiasa berubah ini. Yang keempat ialah mewujudkan suasana di dalam teknologi maklumat yang berdaya saing dan sentiasa inginkan perubahan teknologi dalam memastikan sistem dapat diakses mudah oleh pengguna. Yang kelima ialah bagi memenuhi citarasa dan kepuasan para pelanggan PBAPP. Yang keenam pula ialah meningkatkan lagi prestasi kerja kaki tangan PBAPP dan yang terakhir juga dapat mewujudkan budaya kerja yang sangat cemerlang di kalangan kaki tangan PBAPP. Secara kesimpulannya mengenai analisis keperluan latihan ini, dengan wujudnya analisis keperluan latihan ini, maka latihan yang komprehensif di PBAPP ini dapatlah dikatakan bahawa Jabatan Teknologi Maklumat PBAPP dapat membangunkan sebuah sistem yang diterima oleh pengguna dan diakses serta seiring dengan dunia teknologi sentiasa berubah ini. Dengan adanya analisis keperluan ini, dapatlah juga dikenal pasti kelemahan pekerja dalam sesuatu bidang, kekurangan mereka dalam menjalankan kerja dan kelebihan yang mereka ada untuk menjadi lebih berkelebihan pada masa hadapan. Bagi meningkatkan prestasi pekerja PBAPP bahagian teknologi ini ke arah melahirkan pekerja yang sentiasa berdaya saing, kreatif dan berinovasi di dalam organisasi, pihak syarikat dapatlah membuat inisiatif baru dalam menumbuhkan suatu latihan inovasi ke arah melahirkan pekerja yang sentiasa mempunyai idea yang baru. Sekian, terima kasih daripada saya.